Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar adik-adik? Diharapkan adik-adik semua sihat di samping keluarga tersayang. Hari ini, Kelab Sinar Pintar Bayan Budiman akan bercerita tentang Musang Menyamar yang diadaptasi dari buku yang ditulis oleh Muhammad Sobri bin Jaafar, terbitan Flow Enterprise Sendang Berhad. Dengarkan ya! Di dalam sebuah kampung yang permai, tinggal sekeluarga ayam yang terdiri daripada bapa ayam, ibu ayam dan 4 ekor anak ayam yang berusia 2 bulan. Keluarga ayam itu hidup dalam keadaan rukun dan damai. Setiap pagi, bapa ayam akan berkokok untuk mengejutkan keluarga petani daripada tidur. Kadang-kadang, ia akan lawan berkokok dengan ayam-ayam jantan lain yang tinggal tidak jauh dari situ. Setelah pagi semakin cerah dan cahaya matahari mula bersinar, si petani akan membuka reban untuk melepaskan bapa ayam dan keluarganya untuk mencari makanan. Setiap hari, bapa ayam akan mengarahkan keluarganya pergi ke tepi dapur rumah petani. Mereka akan berkejaran ke situ kerana isteri petani sediakan sebesen nasi sejuk. Isteri petani akan menaburkan nasi sejuk di atas tanah. Anak-anak ayam akan berlumba-lumba untuk mematuknya. Bapa ayam dan ibu ayam turut mematuk butir-butir nasi sejuk itu sehingga kenyang. Sekarang mari kita pergi di tepi sawah sana. Mengapa kita hendak ke tepi sawah, bapa? Bersia-sia di tepi hutan sana lebih seronok. Kita tidak boleh pergi ke tepi hutan tu kerana ia sangat berbahaya. Berbahaya? Kenapa, bapa? Apa maksud bapa? Saya tidak faham. Di dalam hutan itu ada banyak binatang yang jahat. Jika mereka nampak kamu, sudah tentu kamu akan tangkap dan dimakan oleh mereka. Betul cakap bapak kamu itu. Musang, ular sawah, harimau dan banyak lagi binatang di dalam hutan itu sedang menanti peluang untuk menangkap kamu. Sudahlah, mari kita pergi ke tepi sawah. Anak-anak ayam pun tidak bertanya lagi. Mereka berlumba-lumba meluru ke arah sawah padi. Bapa ayam dan ibu ayam sungguh gembira melihat keriangan anak-anak mereka. Senang hati saya melihat mereka bermain bersama-sama. Saya pun begitu juga. Mereka semua anak-anak yang baik dan mendengar kata. Saya berharap agar mereka dapat membesar dengan selamat. Mereka sekeluarga mengais-ngais tanah di tepi sawah padi, mematuk biji-biji padi yang terjatuh di atas tanah dan juga cacing. Setelah kenyang, mereka bersia-sia di situ. Di atas sebuah pokok tidak jauh dari sawah padi, ada seekor musang sedang memerhatikan keluarga ayam. Ia memang suka memakan ayam. Kalaulah aku dapat memakan ayam-ayam itu, sudah tentu aku tidak perlu keluar mencari makanan selama seminggu. Musang memang telah lama kepunan hendak memakan ayam. Kali terakhir ia dapat merasa daging ayam ialah kira-kira 3 bulan yang lalu. Itu pun bukanlah diperolehinya dengan mudah. Ia hampir-hampir kehilangan nyawa akibat tembakan senapan patah oleh orang kampung. Muncullah tembakan tersebut hanya mengenai ekornya. Dan ayam jantan yang dilarikannya itu tidaklah sebesar mana. Senanglah ia meloloskan diri ke dalam hutan ketika dikepung. Akibat daripada terkena tembakan tersebut, kini ekornya tinggal separuh saja. Semenjak itulah, ia tidak lagi berani hendak masuk ke kampung untuk mencuri ayam. Musang bimbang akan ditembak lagi oleh orang kampung. Namun, sejak kebelakangan ini, ia begitu teringin hendak merasa daging ayam. Sebab itulah ia memberanikan diri datang ke pinggir hutan walaupun jarang keluar pada siang hari. Musang berharap akan dapat menangkap ayam nanti. Tiba-tiba, musang ternampak salah seekor anak ayam terpisah daripada keluarganya. Anak ayam itu merayau-rayau berhampiran pokok tempat musang bersembunyi. Ini peluang terbaik aku. Sudah lama aku tidak makan daging ayam. Tentu sedap dan manis. Musang terhendak-hendak di sebalik semak untuk menangkap anak ayam. Kehadiran musang tidak disedari anak ayam itu yang sedang leka mematuk cacing.
Di atas pohon pokok, seekor burung gembala kerbau sedang memerhatikan perbuatan musang. Ia sedar musang mahu menangkap anak ayam yang terpisah itu. Nampaknya musang mahu menangkap anak ayam itu. Lebih baik saya memberitahu perkara ini kepada bapa ayam dan ibu ayam. Burung gembala kerbau pun segera terbang mendapatkan bapa ayam dan ibu ayam yang berada tidak jauh dari situ. Ia menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Bapa ayam dan ibu ayam sungguh cemas dan terperanjat. Mereka menjerit sekuat-kuat hati memanggil anak mereka yang terpisah itu. Anak ayam yang terpisah itu terdengar jeritan ibu bapanya. Ia berlari mendapatkan keluarganya semula. Kejadian itu membuatkan musang sangat kecewa kerana rancangannya telah gagal. Cis, siapa pula yang memberitahu perbuatan aku pada bapa ayam dan ibu ayam ini? Sementara itu, bapa ayam dan ibu ayam mengarahkan anak-anak mereka segera pulang ke rumah petani. Cepat, mari kita pulang. Di sini ada musang yang mahu menangkap kamu semua. Dan kamu mesti ingat, musang ini sangat bahaya. Mulai hari ini, kamu semua tidak lagi dibenarkan pergi bermain di tempat yang jauh. Pada suatu hari, anak-anak ayam sedang bermain tidak jauh dari sekumpulan kambing yang sedang meragut rumput. Kambing-kambing itu juga kepunyaan petani. Cuba lihat kambing yang seekor itu. Mengapa ia tidak serupa dengan kambing-kambing yang lain? Ialah tubuhnya lebih kecil dan ekornya lebih panjang, sedikit berbanding kambing-kambing yang lain. Tapi janggutnya paling panjang. Musang berpura-pura mengembek seperti kambing. Akan tetapi suaranya kedengaran pelik dan tidak sama bunyinya seperti kambing. Pak Janggut, mengapa suara kamu mengembek tidak sama seperti kambing-kambing yang lain? Sudah minggu tegak aku sakit. Sebab itulah suara aku tidak sama seperti kambing-kambing yang lain. Mengapa janggut dan ekor kamu juga lebih panjang daripada mereka? Ya kah, sebenarnya itu tandanya aku lebih mulia daripada mereka. Mengapa pula? Sebab aku pandai bercerita. Kambing-kambing yang lain hanya pandai meragut rumput, tetapi tidak pandai dalam perkara lain. Pak Janggut pandai bercerita? Ya, kamu semua mari sini. Aku ada satu kisah yang hendak ceritakan kepada kamu semua. Wah, seronoknya. Kami semua tidak sabar hendak mendengar Pak Janggut bercerita. Tiba-tiba, bapa dan ibu ayam ternampak anak-anak mereka sedang duduk mengelilingi seekor kambing. Bapa ayam berasa pelik melihat rupa kambing yang duduk bersama anak-anaknya itu. Setelah diamatinya betul-betul, barulah bapa ayam tahu sebenarnya musang telah menyamar sebagai kambing. Bapa ayam segera berjumpa ketua kambing dan memberitahunya tentang musang yang telah menyamar sebagai kambing dan ingin memakan anak-anaknya. Siapakah kamu sebenarnya? Aku tidak pernah melihat kamu sebelum ini. Aku kambing lah, kambing gurun. Baiklah, jika benar kamu kambing, cuba kamu mengembek seperti kami. Kamu jangan hendak menipu. Kamu sebenarnya adalah musang. Kamu menyamar sebagai kambing kerana mahu memakan anak-anak ayam ini, bukan? Dengan pantas, ketua kambing menanduk musang dan bapa ayam pula melompat dan menikam tubuh musang dengan tajinya. Musang menjerit kesakitan lalu cepat-cepat lari menyelamatkan diri. Semenjak itu, musang tidak lagi berani hendak keluar dari hutan. Kini, bapa ayam dan ibu ayam serta anak-anak mereka tidak merasa takut lagi hendak keluar mencari makanan dan bermain dengan senang hati. Adik-adik, daripada pengajaran cerita ini, kita tidak boleh menipu untuk mendapatkan sesuatu kerana penipuan itu akan terbongkar juga akhirnya. Dalam hidup bermasyarakat, kita hendaklah sentiasa saling tolong-menolong sesama kita. Baiklah adik-adik, semoga kita bertemu semula di bulan hadapan. Sekian. Ikan kerapu beli di pekan, letak di para, tangan dicuci. Kalau menipu jadi amalan, hilang saudara, kawan pun benci.